أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik. Okay, kita pergi mula awal lagi daripada awal. Masa awal tu kita belajar tentang kita sekarang ni belajar nahu. Sebenarnya kita belajar nahu dengan dalam arti kata lain objektif kita dengan objektif kita nak kenal kalimah. Nak kenal kalimah dan supaya kita boleh menterjemah kalimah-kalimah. Jadi kalimah yang kita masukkan ialah kalimah dalam Quran, dalam bahasa Arab. Quran. Jadi pecahan kalimah. Maknanya setiap kalimah yang kita lihat dalam Quran tu boleh dibagikan kepada 3 kumpulan iaitu kumpulan harf. Dalam Mushaf Mubayyinah ditandai dengan warna hijau. Kemudian kumpulan kata nama ataupun isim warna hitam dan seterusnya kata kerja iaitu fi'il dalam bahasa Arab dan berwarna merah dalam Mushaf Mubayyinah, mushaf yang sedang dibangunkan. Jadi 3 kumpulan kalimah ni kalau kita dapat kuasai, kita dapat kenal setiap kalimah dan fungsinya di dalam ayat, insya-Allah kita dapat satu kemahiran yang sangat-sangat berguna untuk kita baca Quran tu dalam keadaan kita faham. Bukan sahaja kita dapat menyebut huruf tapi kita faham apa yang kita bacakan tu. Baik, kumpulan harf merupakan kata tugas ataupun kata sendi. Dia memerlukan kata nama ataupun kata kerja untuk berfungsi. Jadi ada satu kata tugas dan kita dah belajar kata tugas tu ada 3. Maksudnya ada kata tugas yang harfu jar, harfu nasab, harfu jazam. Jadi 3 kata tugas ni dia ada fungsinya. Maknanya dia bertugas menukar perubahan baris, dia menukar fungsi perkataan yang datang selepasnya. Jadi kita dah tengok dah contoh-contohnya. Cuma kita ni mungkin sekarang ni kita dah tahu tapi kita kena buat latihan ataupun kita kena baca Quran tu dan cuba. Bila kita baca Quran kita kena cuba kenal pasti harfu jar tu yang mana, harfu nasab tu yang mana dan kita boleh gunakan nota yang kita dah ada tu sebagai rujukan. Kemudian harf ni kita ada kata sendi. Kata sendi ni dia tak ada tugas yang maksudnya mengubahkan perkataan lain tetapi dia nama dia pun sendi, dia menghubungkan. Jadi banyaklah kita dah tengok contoh, beberapa contoh yang kita ada dalam nota. Nota tu pada awal dulu, minggu pertama kita dah buat harf, kita dah cover dah semua tu. Kemudian kata nama. Kata nama yang warna hitam ni dalam bahasa Arab disebut sebagai isim. Dia perkataan yang mempunyai makna tetapi makna dia tu tidak terikat dengan masa. Bukan makna dia tak terikat dengan masa. Maknanya fungsi dia tu dia tidak terikat dengan masa. Dia hanya menamakan. Jadi setiap perkataan yang kita dah kenal melalui tandanya, iaitu dia itu isim. Melalui tanda-tanda tertentu kita tahu dia adalah isim, maka kita boleh mendapatkan maklumat yang lain yang kita belajar sebelum ni. Maknanya kita tahu dia tu bentuknya, kita tahu kalau isim tu, kita dah tahu dia isim, mesti kita dari satu kalimah isim kita boleh tahu bentuk, kita boleh tahu bilangan dan juga kita boleh tahu jantina. Itu bila kita belajar tentang isim. Macam mana kita tahu tu? Semua 3 maklumat tu, 3 bentuk maklumat tu melalui tanda-tanda yang terdapat pada kalimah tersebut. Okey, minggu lepas juga kita dah belajar tentang fi'il. Fi'il ni setiap kata perkataan yang mempunyai makna dan dia ada keterikatan kepada masa. Maknanya dia terikat dengan masa. Masa apa? Masa tu masa lampau. Fi'il madhi, masa kini, masa depan iaitu fi'il mudhari' dan juga masa depan ataupun kata kerja perintah iaitu fi'il amar.
Jadi semua ni bila kita nampak tanda-tanda dia yang menunjukkan dia fi'il madhi, fi'il mudhari', dia memberi kita satu kemahiran untuk menterjemah. Macam mana sepatutnya kita terjemah? Jadi macam itulah tujuan kita belajar. Bila kita boleh terjemah, maknanya kita boleh faham apa yang kita baca dalam Quran tersebut. Okey, jadi kita terus pergi kepada fi'il. Pada hari ini, saya akan menambah sedikit daripada pelajaran fi'il yang lalu. Pada pelajaran fi'il yang kita buat sebelum ni. Baik, kita terus pergi kepada fi'il nakis. Okey, ada satu fi'il ni, dia fi'il kata kerja. Tetapi dia disebut sebagai fi'il nakis yang bermaksud tidak sempurna. Fi'il nakis dia tidak sempurna. Apa dia fi'il nakis ni? Fi'il yang tidak mengandungi maklumat perbuatan. Maknanya there's no content word for it. Nah, dia tak ada maklumat untuk perbuatan. Dia hanya ada maklumat masa dan pelaku, fa'il di dalamnya. Ini kena ingat sikit. Kalau setiap fi'il, minggu lepas kan kita belajar tentang fi'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap fi'il ada fa'il. Apa maksud fi'il? Kata kerja. Apa maksud fa'il? Pelaku. Fa'il, pelaku, fi'il, kata kerja. Jadi fi'il nakis ni, dia ada kata kerjanya tu. Tapi maklumat dia tu tak sempurna lah. Oh, dia tak ada kata perkataan macam dasar tu kita tak nampak. Tak ada. Tapi ada pelaku dan ada masa. Itu sebab tu disebut sebagai fi'il nakis. Perubahan ganti nama pelaku iaitu fa'il pada fi'il nakis adalah sama seperti fi'il yang sempurna. Baik, kita tengok pada contoh. Kalau kita nampak contoh ni, mudah-mudahan kita dapat kenal pasti. Kita macam banyak kan perkataan ni? Fi'il nakis madhi, iaitu dia kana. Banyak kan dalam Quran? In fact, ya. Nak tanya satu boleh tak? Boleh. Yang tadi kan teacher kata setiap fa'il tu, setiap fi'il. Setiap fi'il dia ada fa'il. Fa'il, ya. Dia ada kerja kan, perbuatan. Lepas satu lagi dia ada masa. Ada maknanya pada satu fi'il tu, satu kalimah yang kita kata fi'il tu, betul? Dia ada 3 benda lah kan? Sepatutnya. Sepatutnya. Okey. So masa tu maksudnya dia tu sama ada telah ataupun sedang. Sedang. Okey. Betul. Okey. Jadi kat situlah nama fi'il yang sekarang kita sedang tengok ni, fi'il nakis. Dia tak sempurna. Sebab apa? Dia tak ada yang salah satu tu tadi. Dia tak ada kata konten dia tu. Perbuatan dia tu tak ada. Tapi dia ada masa, dia ada pelaku. Jadi terjemahan dia macam mana kalau kita jumpa kana adalah ia. Itu kalau dia fi'il nakis madhi. Fi'il nakis madhi, terjemahan dia kana. Betul kan? Perkataan kana ni kita selalu jumpa kan? Ya. Jadi perkataan kana ni memang pun fi'il yang kedua terbanyak di dalam Al-Quran. Jadi kenalah kita tahu. Saya boleh samakan sedikit. Kana ni macam kita kata be verbs kalau bahasa Inggeris. Macam is, are. Jadi dia ada masa. Kadang-kadang is, are, dia boleh jadi was ataupun were. Dia lebih kurang macam itulah maksud dia. Jadi tapi content word dia tak ada, tak nampak. Is tu macam kena tambah perkataan lain. Macam itulah. Jadi kana ni kita terjemahkan adalah ia. Kalau kana dia berubah menjadi fi'il mudhari', fi'il naqis mudhari', dia akan jadi tambah juga. Ni ada huruf mudharra'ah, huruf akhir berbaris dhammah. Tapi terjemahan dia ia adalah ataupun ia menjadi. Macam tu je. Jadi tak usah nak fikir-fikir maksud dia apa ada macam ada kesujud ke ia menjadi apa tu kemudian. Tak ada. Dalam perkataan fi'il nakis ni, kalimah fi'il nakis dia macam tu je lah. Keyword dia adalah. Pelaku dia yang berubah. Fi'il nakis madhi. Kalau dalam
kita akan tulis je fi'il madhi nakis. Dia punya kata kunci dia ataupun panggil apa tu, kod dia. Fi'il madhi nakis. Kalau ni fi'il mudhari' nakis. Macam tu je. Kalau kanu, macam biasalah kanu, kerana ada waw alif ni, jadi adalah mereka. Adalah mereka. Mereka ni tanda dia. Mereka. Tapi kata content word tak ada. Kalau mereka mudhari', dia jadi yakununa. Sama juga huruf mudhara'ah ya. Kemudian ada waw. Ada waw di akhir kalimah. Waw jamaah. Waw yang menunjukkan ramai. Jadi kalau ada waw, terjemahan mesti mereka. Ini pun sama. Adalah mereka. Tapi dia fi'il. Sama juga. Jadi fi'il apa ni? Fi'il madhi nakis mereka. Fi'il mudhari' nakis mereka. Kunta adalah engkau. Dia ni kan topik ni je. Sekali ni dah habis, that's it. Maksud saya tu tak ada nak, tak payah kita nak pening kepala. Kita terima je dulu. Walaupun ada berapa lagi, ada banyak lagi, maksudnya dia bukannya ni berapa semua. Tapi dia tak tukar dari segi terjemahan dia tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepatutnya ada 14, tapi yang paling banyak kita jumpa dalam Quran yang 6 ni. Jadi yang 14 tu kita boleh rujuk bila kita terjumpa, kita boleh tengok pada carta. Dalam mushaf ada insya-Allah. Kita tengok perkataan kunta. Adalah engkau. Takunu, engkau adalah. Ataupun engkau menjadi. Kun, jadilah oleh engkau. Jadilah. Kun fayakun. Betul. Kun, jadilah oleh engkau. Fa, harfu kata harf yang sendi tu. Maka, harfu ataf. Maka, yakun. Maka yakun tu yang ni. Yang ni. Ia menjadi. Fa yakun, maka ia menjadi. Betul dah tu. Jadi dia tak ada macam jadi tu macam mana? Become. Low and become. Ataupun adalah engkau. Ada. Ada. Maka ia menjadi. Ia mengada. Ada cakap mengada kan? Mengada pula bunyi dia. Ia ada. Okey. Kuntum. Ni banyak kita jumpa dalam Quran kan? In kuntum sadikin. Jadi kuntum adalah kamu. Takununa, kamu adalah. Atau kamu menjadi. Kalau dia punya fi'il amar, kunu, jadilah oleh kamu. Jadilah oleh kamu, maksud dia macam dalam ayat berapa tu? Kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Baik, seterusnya. Kuntu. Ni sama lagi, masih sama dia punya yang domir yang bersambung tu. Bila kita tahu dhamir yang bersambung tu, kita tahulah siapa pelaku dia. Ni ta berbaris dhammah, aku, adalah aku. Kalau aku adalah, hamzah di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Aku menjadi atau aku adalah. Kalau nun alif di akhir kalimah, adalah kami. Nakunu, kami adalah. Kami adalah. Tanda dia. Baik. Okey. Clear tak? Macam fi'il nakis ni, dia macam kita dah tahu dia fi'il nakis, dah senang je. Kau jumpa je pesen-pesen tu. Kana, kanu, kunta, kunti, kuntum, kuntu. Mabni lah Dia mabni. Dia tak ada berubah apa dia. Kana tu sama ada dia jadi kuntum, kunna, macam tu je. Dia memang mabni. Tapi yang berubah tu fi'il mudhari' je lah. Dia boleh jadi contoh. Dia boleh jadi tak ada nun tu kan. Hilang nun. Dia boleh jadi baris sukun ataupun ni mabni, sorry. Di sini nanti boleh jadi akuna, dia boleh jadi macam itulah. Tapi dia yang berubah baris akhir fi'il mudhari' je. Ni saja yang boleh berubah baris akhir. Tapi kalau fi'il madhi tak. Dia memang macam ni je form dia.
Bila dia akan berubah bila fi'il madhi tak berubah. Cuma dia punya pelaku je yang berubah. Macam kita Teacher, dapat juga sebelum ni je. ni apa? Ni satu contoh satu contoh fi'il nakis. 6. Tapi dia punya pelaku berbeza. Dia Ya. sama, dia macam kita cakap tadi, dia punya ni kan perubahan ganti nama pelaku fa'il pada fi'il nakis sama seperti fi'il yang sempurna. Okey. Jadi yang ini yang asal. Kana ni yang asal. Macam sajadah. Macam ni. Qala. Ini yang asal. Jadi kalau bersambung pada dia, boleh bersambung pada dia dhamir pelaku tu akan boleh jadi. Kalau waw, mereka. Kalau ta, baris fathah, dia jadi engkau. Pelaku dia tu berubah sama macam kalau perkataan lain. Contoh perkataan sajada. Jadi kalau sajadta, telah sujud oleh engkau. Cuma dekat sini tak ada. Kita tak perlulah cakap. Walaupun dia ada, kita tahu dia ada dari segi masa, tapi kita tak payah cakap telah adalah kamu. Dia macam tak sesuai nak cakap macam tu di sini. Cuma cukup kalau kita terjemahkan adalah. Cuma dia punya bentuk tu macam kita kena ingatlah, macam ingat sikit lah kalau madhi, fi'il madhi dia lebih kurang struktur dia sama dengan fi'il madhi yang sempurna sebelum ni. Kita dah belajar sebelum ni. Kena duduk. Untuk nakis madhi ni kita buang perkataan telah tu. Telah. Buang, tak payah guna pun tak apa. Sebab dia tu macam mana nak kata dia macam saya kata tadi macam macam ni kita nak terjemah sebab dia tak ada content word tu. Jadi adalah tu dah cukup lah, dia dah madhi dah tu. Kalau sini kita nak tandakan maknanya dia sebab dia tak ada content word tu, kita tak nampak. Jadi, nak kata dia adalah macam mana, apa benda. Jadi kita kata telah adalah kan. Kalau nak cakap telah adalah mereka. Dia macam kita nak mudahkan lah, kita ambil maksud fi'il nakis madhi ataupun fi'il nakis mana-mana tu adalah saja. Kita gunakan adalah. Boleh tak? Okey, jangan fikir jauh sangat. It's okay je. For now, kita terima yang kalau fi'il nakis terjemahan dia macam mana? Adalah. Adalah ia ke adalah. Ataupun kalau mudhari' apa adalah. Teacher, maksudnya fi'il nakis ni satu je? Yang adalah je? Apa? Boleh terjemah adalah ataupun menjadi tadi. Maksudnya fi'il nakis ni satu aja dia? Ada satu saja ke? Ada lagi. Ada fi'il nakis yang lain tapi maksud dia lain. Maksud dia macam hampirlah. Ada juga fi'il nakis ni yang kita selalu jumpa yang ni. Yang banyak dalam Quran. Tapi ada yang lain. Okey, faham? Faham? Jelas Okey. Tak faham? Kadang-kadang dia tak perlu faham sangat. Cuma boleh terjemah yang tu cukup. Okey, contoh. Buat exercise. Kita nampak perkataan tu. Okey, contoh. Kanu. Dalam ayat ni kan. Kita cari yang merah kan. Ayat 10 ni. Kanu yaktibun. Kalau orang yang berdusta. Bukan. Mana pula? Ni fi'il. Mereka. Adalah mereka. Adalah mereka lagi. Berdusta. Adalah mereka berdusta. Yakzibu ni dusta. Tapi ni kan kita belajar itu. Kalau ada ya di awal kalimah ni, maknanya dia fi'il mudhari'. Lepas tu ada waw di akhir, maknanya dia lah, makna mereka. Jadi kita terjemah, kalau dia fi'il mudhari', mereka berdusta. Jadi kat sini tadi, ni fi'il nakis madhi. Fi'il madhi, fi'il nakis madhi. Ni fi'il madhi nakis untuk mereka. Kalau kita tahu je dia fi'il madhi, tapi kita tak perlu terjemahkan telah adalah mereka berdusta. Dia jadi macam kita terjemah ambil yang mudah je, adalah mereka berdusta. Ini kan cerita dia nak mudahkan. Kalau kata telah adalah mereka, kita akan reservekan.
Dia nanti fungsi dia tu kemudian lagi sikit. No need to apa orang kata, don't fret yourself with this for now. It's okay. Jadi kat sini terjemahan dia apa? Kita terjemah adalah mereka. Sebab dia fi'il nakis. Fi'il nakis, yang kalau kanu dan kawan-kawan dia tu kanu, kana, kunta, kita terjemah adalah sahaja. Adalah mereka. Macam contoh dalam ayat ni. Pun nanti juga. Wa makanu muhtadin. Wa dan ma. Ni kena tengok balik semula kita punya nota. Tidaklah kanu adalah mereka. Selepas tu ada Tidaklah adalah mereka. muhtadi. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang. Okay, dah betul dah tu. Dah terjemah orang-orang yang. Sebab dah nampak dah. Ada yanun berbaris fathah di akhir kalimah. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini latihan nombor 10 kita buat kan? Ayat negatif lah ni. Kadang-kadang ayat Mendapat negatif. petunjuk lah. Dia tidak. Dia bukan dapat. Sebab ada harfu ataf ni. Atau ni harfu nafiyah. Ini yang harfu ataf. Ni harfu nafiyah. Macam itulah maksud saya. So tak payah kata telah adalah mereka. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak telah adalah mereka. No need. Bila kata dia pun tak sempurna. Jadi susah kita nak letak telah pada adalah. How do you say telah untuk benda tu yang macam itulah. Telah adalah. Sedang adalah. Jadi macam mudahkan aja. Untuk kana kan teacher selalu kita cari siapa isim kana dia dan siapa Cik Hasanah yang budiman. Belum sampai. Kelas ni very basic. You belum lagi situ. Kita dah tadi. Tu belum. Macam ayat tadi tu kan. Kanu. Muhtadi ke apa tadi? Kan? Jadi kita okay. Kanu muhtadi kan? Adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya kanu ni dia macam dia nak menerangkan tentang isim sebelah dia. Bolehlah for now saya boleh cakap. Dia nanti kita akan belajar jumlah, nanti kita nampak fungsi dia. Kita belajar tentang ayat. Kita belum masuk lagi. For now, okay, tujuan kita tadi, objektif kita nak belajar terjemah dia macam mana. Kalau kita jumpa kanu ataupun kana ataupun kunta, kita cuma perhatikan fa'il dia. Fa'il tu je. Adalah mereka ke, adalah engkau ke, adalah kami ke, yang tu je. Okey, kita jangan fikirkan lagi. Fungsi dia kita belum belajar. Fungsi dia semua tu dalam modul 2 yang macam Cik Hasanah kita kata tadi tu. Okey, dia nanti kita nampak fungsi dia. Tahu tak Hasanah? Teacher, sorry. Okey ya? Boleh? Boleh tak kita teruskan sikit? Boleh, insyaAllah. Okay, so jangan risau yang ni, kita cuma tahu bila kita nampak kod dia tu FDNR, FDNE, kalau ni FDN PN, Madhi, Nakis, engkau. Ini fi'il, Madhi, Nakis, kamu semua. Ya. Ada soalan ni, FDN/R tu apa? FDN/R tu siapa yang tanya? Ini tak masuk kelas awal. Pelajar baru baru masuk hari ni. Masuk hari ni. Aduh, hai. Masuk hari ni memang tak ada tengok langsung video. Ini fi'il madhi nakis R ni untuk menunjukkan pelaku mereka. Ini adalah kod. Sebelum ni dah banyak dah kita dah buat ni. Kita dah kelas ke-13 ya. Kalau nak tanya balik mungkin yang lain boleh jawab dulu. Ataupun kalau saya nak ulang dia terlampau banyak. Okey, ni kod. FD tu kod. F tu kita bagi kod untuk fi'il. Macam tadi dalam latihan kita ni, dalam contoh ni, nampak tak lapisan ni? Ni Quran Mushaf Mubayyinah. Mushaf ini
kita nak membolehkan pelajar terjemah. Jadi bila kita dah belajar ni, kita tahu ni apa, F ni maksud dia fi'il, D ni madhi. Jadi R ni menunjukkan pelaku. Fi'il madhi pelaku datang selepas fi'il. Jadi kalau kita nampak waw alif di akhir kalimah bererti ni mereka. Jadi macam mana terjemahkan? Kalau kata fi'il dan madhi, kita terjemah telah, kita letak perkataan telah. Telah apa? Telah beriman. Oleh siapa? Siapa pelaku dia? Oleh mereka. R ni adalah short form untuk perkataan mereka. Macam itulah. Kalau K, short form untuk kami. Kalau ni pun sama mereka. Kalau FRR, ni maknanya fi'il mudhari'. Ini dah mudahkan. Untuk orang yang dah belajar, dia dah tahulah ini apa. Tapi untuk yang baru masuk tu, maknanya ini mesti menunjukkan, ini kod ni berarti F fi'il R mudhari'. Jadi macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Sebab ada tanda, ada huruf mudhara'ah di hadapan dan huruf akhir berbaris dhammah. Itu tanda dia ni fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' R. Ini bukan mereka tapi ini salah ni. Fi'il mudhari'. Ini bukan R. Nampak pula yang ni ini bukan R. Ini adalah FR saja. Tak payah ada R. Ini kan? Iya kan? Ya. Tak ada. Okey. Tapi ni bukan latihan yang sepatutnya saya bagilah. Sebab saya belum lagi bagi latihan terjemah ni. Cumanya kita dah start buat latihan-latihan sebelum ni. Macam ni. Kita dah cuba kita tengok ni kan. Ni kita tahu ni semua fi'il. A'udzu fi'il apa? Dah buat belum latihan ni? Kita dah buat belum? Buat dah. Dah. Jadi fi'il ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada tak dia punya bersambung pada dia dhamir mutasil yang menunjukkan pelaku? Tak ada. Jadi kat sinilah. Inilah pilihan jawapan kita. Mudhari'. Okey, jelas Dah. Jelas dah. Okey. Tadi kita kat mana? Kita tengah tentang fi'il nakis. Okey, fi'il nakis dah habis. So kita masuk kepada fi'il majhul. Alamak, semua ada dah saya dengar macam sudah. Ya ke? Adakah? Dia masih fi'il. Dah ambil nafas je. Ambil nafas. Okey. Okey. Saya pun ambil nafas juga. Lega. Lega. Okey. Fi'il majhul adalah kata kerja pasif. Fi'il yang tidak dimaklumkan pelaku dia. Maknanya pelaku dia kita tak ketahui. Contoh yang sebelum ni kita jumpa. Baiklah, kita buat satu tulisan. Okey, contoh yang sebelum ni kita jumpa. Contohnya, kita kata qara'a. Qara'a ni fi'il madhi kan? Fi'il madhi, betul? Okey, kalau fi'il madhi kita tak nampak sebelah dia ada pelaku, kita terus tahu dia ni adalah FD. Ni FD sahaja. Jadi bererti pelaku tu tersembunyi, kita tahu adalah ia. Jadi kita terjemahkan telah Baca. qara'a membaca. Tu content word dia tu, perbuatan. Telah membaca oleh ia. Qara'a telah membaca oleh ia. Bila ada oleh dan ada ia, maknanya pelaku tu kita ketahui. Siapa pelaku dia? Pelaku dia adalah ia. Jadi ia ni lah pelaku dia. Ia pelaku. Kata kerjanya? Okey, ni masa dan kata kerja. Ni madhi. Makna telah. Ini fi'ilnya lah. Pelaku ni dalam bahasa Arab kata fa'il. Bukan fail fa'il. Bahasa Arab fa'il. Ini fi'il. Ini madhi.
Jadi kat situ telah membaca oleh ia. Jadi kalau macam ni, maknanya ini fi'il madhi maklum. Diketahui. Pelaku tu diketahui. Pelakunya maklum oleh ia. Jadi kita ambil contoh. Saya tak nak masuk ayat, belum lagi. Kita belum lagi. Sikit lagi kita dah dapat faham majhul dengan maklum ni, baru kita masuk ayat. Ayat yang sempurna. Jadi bila ada yang maklum, maknanya pelaku kita ketahui, ada juga yang majhul. Majhul maknanya pelaku tidak disebut. Pelaku tidak diketahui. Majhul ni daripada perkataan jahil. Cik ingat yang tu je. Jahala. Tak tahu lu tulis pula dah. Jahil. Jahilun. Orang yang jahil kalau jahilun ni. Jahil. Ataupun maksud jahil tu tak tahulah. Bukan bodoh. Bukan sentiasa bodoh. Maksud dia tak tahu. Jahil ataupun daripada perkataan jahala. Jahila. Okey. Jadi jahil, dia kata majhul tak diketahui lah. Jahil tu tak tahu. Jadi perbuatan yang majhul tu maknanya tak tahu. Bila kata perbuatan tu majhul, kata kerja majhul, ada perubahan baris. Macam mana kita nak kenal daripada maklum kepada majhul? Ada perubahan baris. Okey, perkataannya masih sama. Ini kalau fi'il madhi. Fathah, fathah, qara'a. Dia akan berubah. Dia berubah macam mana? Kalau majhul? Pindah sikit. Okey. Kita akan pindahkan huruf huruf awal ni daripada fathah dia akan menjadi dhammah. Huruf sebelum akhir menjadi kasrah, quri'ah. Daripada AA dia jadi UI. Boleh kan? Qara'a jadi quri'ah. Terjemahan dia. Jadi dia tak boleh kata telah membaca oleh ia, dia akan jadi telah dibaca ia. Telah dibaca ia. Telah dibaca ia. Jadi kalau telah membaca ia, kita tahu ada seorang ia telah membaca. Tapi kalau ia telah dibaca ia telah dibaca. Siapa yang baca, kita tak tahu. Boleh tak macam tu? Faham ke? Okey, sekarang ni terjemahan dia macam tu je. Yang kita perlu saya nak highlight hari ni, perbuatan tu satu ni kalau maklum, dengan kita terjemahkan dengan imbuhan Kalau pasif, kalau dia dah berubah baris macam ni, dia dah jadi dhammah di awal kalimah dan sebelum akhir berbaris kasrah, dia akan kita terjemahkan sebagai telah dibaca ia. Tu je dulu hari ni. Okey, kita tengok contoh. Oleh tu tak ada ya? Buang oleh. Jangan ada oleh. Sebab oleh tu nak menunjukkan dalam mushaf ni kita bangunkan dia, kita nak tunjukkan dia ada pelaku. Yang mana tak ada oleh bererti pelaku tidak diketahui. Jadi kalau kita mafhumkan dia, kita kan benda ni bersusun tau. Akan datang kalau kita faham benda ni, kita nampaklah perubahan dalam Quran. Maknanya dia bukan kat sini habis. Kalau kita berhenti kat sini memang kita akan confuse lama-lamanya. Tapi kita kena berterusan. Dia akan diajarkan lagi lepas ni dalam kita belajar jumlah. Kemudian modul 2 kita akan nampaklah. Kalau kita nak sampai kita boleh tadabbur, sampai kita boleh nanti kita faham maksud yang tersirat, itu di modul 4 insya-Allah taala. Macam itulah. Jadi tapi this is the basic. Ini permulaan. Memanglah sikit dulu, maknanya baru sikit tapi kemahiran ni penting. Maknanya nanti kita dah dapat, insya-Allah kita akan nampaklah kesan dia. Cuma sekarang saya bagi the glimpse je lah ya. Telah membaca oleh ia. Jadi kalau kita mafhumkan dia, dia akan jadi
dia ataupun ia telah membaca. Macam tu maksud dia. Tapi kalau dekat sini, mafhum dia akan jadi ia telah dibaca. Baca apa tu? Tengok bergantung kepada apa yang berlaku sebelum tu. Okey, contoh kalau kat sini saya nak tambah supaya nampak konsep. Qara'a al-Qur'ana. Jadi kat sini ada saya tambah perkataan, tambah isim al-Qur'ana. Baris fathah. Ia telah membaca akan Al-Quran. Jangan tanya dulu kenapa saya tambah akan. Sebab ni saya nak tunjukkan beza dia. Sekarang ni maksudnya ia telah membaca akan Al-Quran. Okey, ni maksud ayat ni. Qara'al Quran. Tapi kalau quri'al Qur'anu, dah berubah baris kan? Sebab quri'ah. Jadi ia telah dibaca. Jadi kita kena, maksudnya ia telah dibaca ia. Kita kena letak Al-Quran itu. Okey, sekejap. Saya telah dibaca, kita kurung dia ni. Al-Quran itu. Ini pun ada itu sebab Al-Quran. Tapi sebenarnya sebab saya dah sebut Al-Quran tu, saya tak naklah sebut itu. Tapi tak apalah, just for the sake of trying to make it clear, ya. Okey. Jadi kat sini telah dibaca ia, iaitu Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu. Jadi mafhum dia, Al-Quran itu telah dibaca. Di kat sini maksud majhul tu. Macam mana kita nak tahu yang ini siapa yang membaca Al-Quran tu? Tak tahu. Tapi apa yang ia tu? Al-Quran. Al-Quran telah dibaca. Al-Quran itu. Yang ini pula, siapa yang baca Quran tu? Ia. Pelaku dia ada. Cuma dia ke apa, kita tak bubuh nama. Kalau nak bubuh nama boleh. Tapi buat masa ni, bila kata ia telah membaca akan Al-Quran itu, dialah pelakunya. Dekat sini, ia dalam ayat ni dia bukan pelaku. Ini dipanggil sebagai, kalau fi'il majhul dipanggil sebagai naib fa'il. Pelaku ganti. Naib pelaku. Yang ni tadi pelaku. Memang susah sikit. Saya akuilah hari ni saya tak nak kata senang lagi. Saya kata susah. Tak susah sangat tapi cuba faham je konsep. Yang saya kata jangan tanya yang ni. Boleh tanya tentang majhul dengan maklum. Tapi yang akan ni jangan tanya lagi. Okey. Boleh tak bezakan maklum dengan majhul? Tu je dulu. Konsep dia tu. Satu aktif, satu pasif. Kalau kita biasa dengar term tu, ini kata kerja aktif, ini kata kerja pasif. Jelas, teacher. Masya Allah. Okey. Teacher, Syana seorang je. teacher. Ya. Maksudnya yang maklum tu kira maknanya dia ada yang consider macam complete untuk satu fi'il lah kan. Maksudnya dia ada masa, dia ada kata kerja, dia ada pelaku. Ahsanti. Good observation. Betul. Pasif dia ada masa, dia ada kata kerja tapi dia tak ada pelaku. Tapi dia ada naib pelaku. Dia Dia ada boleh naib pelaku. ada, dia panggil naib pelaku. Naib pelaku. Betul. Ahsanti. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok contoh. Boleh tak kita tengok contoh? Okey. Untuk contoh ini, saya nak kita perhatikan pada perubahan baris sahaja. Maksudnya, perhatikan dari macam mana daripada kalau fi'il madhi, ni kalimah asal. Kita ambil yang asal je lah. Yang belum yang ada tambahan, ada sikit lah. Tapi, ni kan, akhadha. Akhadha. Jadi, kita nampak ni. Yang di awal berbaris fathah, kemudian
dia akan jadi ukhiza. Dia tukar. Fathah tukar jadi dhammah. Huruf sebelum akhir berbaris kasrah. Makna huruf apa tu? Huruf yang asal tu. Ni asal ni. Kalau kita ingatkan lagi kan masa kita belajar fi'il madhi, ini kalimah asal. Kalimah 3 huruf. Dia ada di awal berbaris fathah, di akhir pun berbaris fathah. Jadi kalau maklum, maknanya telah mengambil. Tertinggal G. Mengambil oleh ia, kat sini dia akan jadi telah diambil ia. Okey, ni fi'il madhi je. Kalau mudhari' pula, macam mana kita tahu? Sebab ada huruf mudhara'ah. Jadi dia punya perubahan ya'khudhu. Apa yang berlaku kalau nak jadi fi'il mudhari' majhul? Yang di awal, huruf awal tu daripada fathah dia jadi dhammah, didammahkan, dan sebelum akhir jadi fathah. Okey, saya buat ringkasan dia. Kalau yang ini tadi dia jadi ini kan A kan? Dia akan jadi UI. UI. Tukar UI. Bolehkah macam tu? UI. Bunyilah dari segi bunyi. Akhadha, ukhiza. Ya'khuzu, yang ni daripada fathah A, dia akan jadi UA. UA. Akhadha, ukhiza. Ya'khuzu, yu'khazu. Perhatikan dia punya perubahan. Tu je, okeylah. Katalah perkataan ni kita susah sikit nak nampak. Kita ambil perkataan yang ni dulu. Madhi dia khalaqa, khuliqa. Nampak ni. Daripada fathah, dia bertukar. Bila dia bertukar yang fathah ni, kalimah 3 huruf ni, huruf awal tu bertukar jadi dhammah dan sebelum akhir tu baris kasrah, maknanya dia ni majhul. Kalau kita tahu yang ni kan sebenarnya dah mudahlah. Kita dapatlah kenal yang ni. Khalaqa telah mencipta oleh ia. Khuliqa telah dicipta ia. Khuliqal insan, contohnya. Khuliqal insanu halu'a. Maksudnya telah diciptakan manusia itu dalam berkeadaan keluh kesah. Allah kata. Takkanlah manusia itu mencipta. Maksud dicipta. Siapa yang cipta dia tak sebut. Tapi kita fahamlah ayat tu. Maksudnya Allah telah mencipta manusia itu dengan sifat dia yang suka berkeluh kesah. Gitulah. Kalau nak cakap Allah jadikan, Allah ciptakan khalaqallahu samawati wal ard. Telah mencipta oleh Allah akan petala langit dan bumi. Khuliqa. Khuliqa ni maknanya yang mencipta tu tak disebut. Pencipta tu tak ada. Tapi ciptaan dia tu. Macam mana nak tahu? Okey, tengok perubahan baris. Daripada fathah di awal dia jadi dhammah, sebelum akhir jadi kasrah. Okey, sami'a, sumi'a. Okey, saya tawakuf dulu mudhari'. Kita tengok majhul je dulu ya. Sami'a, sumi'a. Telah mendengar oleh ia, telah didengar ia. Qala, qila. Ni kenapa pula ni? Teacher kata dia baris kasrah, mana dia kasrah dia? Kenapa yang ini pula baris kasrah? Okey. Yang ini ada explanation dia. Kerana bahasa Arab ni, kita belajar Quran kan, dia bersifat sima'i. Maknanya kena dengar apa yang orang Arab cakap. Qala, ni maklum. Qala telah berkata oleh ia. Asalnya pun sebenarnya dia bertukar daripada fathah. Ni kan fathah ni. Nak buat gambar dia. Okey, jap. Okey, dia kan fathah ni tapi dia tukar jadi dhammah. Hamzah ni, alif ni dia akan tukar jadi kasrah. Sebenarnya uila. Sebenarnya baris dia uila. Tapi disebabkan bahasa Arab tu sendiri susah bentuk orang Arab tu daripada dhammah nak pergi kasrah dengan huruf tu uila, jadi Allah mudahkan dia jadi itu bahasa tu sendirilah ya, qila. Dalam Quran kita ini perkataan yang paling banyak, maksudnya fi'il yang paling banyak dalam Quran ialah qala ni.
Jadi kita ni familiar je dah cukup dah sebenarnya. Qala telah berkata oleh ia. Jadi kalau qila ataupun qila telah dikatakan ia. Siapa yang berkata? Tak tahu. Apa yang dikatakan biasanya dia datang selepas tu. Sama ada ayat ke, perkataan ke. Nanti kita tengoklah, kita akan tengok contoh tu bila kita dah start buat latihan nanti. Baik. Okey, faham tak yang qila dengan qila ni? Faham. Okey. Faham, Jadi, teacher. okey, inilah telah berkata oleh ia, telah dikatakan ia. Nasaru telah menolong oleh mereka, nusiru telah ditolong mereka. Ini mereka menolong, yang ni mereka ditolong. Dalam arti kata lain gitulah, cuma di sini fi'il tu dalam madhi. Okey, sebelum kita pergi pada mudhari', saya tunjukkan, kita buat latihan sikit lah. Maknanya macam untuk pengukuhkan pelajaran kita hari ni. Tapi saya akan buat untuk fi'il madhi je. Yang tu kita sambung esok mudhari'. Okey Okey, contoh ni macam ni lah. Jadi kalau nazara, kita nak terjemah apa? Nazara. Ini dah diberikan kepada kita dia punya kata dasar dia. Jadi nazara Telah dilihat oleh ia. Okey, good. Jadi kita nak tukar dia kepada fi'il madhi majhul. Jadi bunyi dia macam mana? Saya tuliskan. Okey, perkataan dia masih sama. Perkataan dia masih sama, huruf dia masih sama maksud saya. Nuzira. Yes, betul. Nuzira. Jadi terjemahan dia Telah dilihat. jangan letak oleh. Telah dilihat ia. Ia. Betul. Akala dia akan jadi, kita tukar akala. Ya. Kita mula-mula kan kita tengok dulu huruf tu apa kan. Jadi kita tinggal tukar je. Ikut bahagian atas ni. Tukarkan. Jadi terjemahan dia Telah dimakan ia. kalau maklum telah memakan oleh ia, ukila telah dimakan ia. Ia. Betul. Abada. Ubida. Beda. Okey, cuba terjemahkan. Telah Mengabdikan diri oleh ia. Betul. Telah mengabdikan diri oleh ia. Okey, kalau kita ambil perkataan yang lebih senang sikit kita nak buat. Biasanya abada ni terjemah dia apa selain daripada abdi? Selalu orang kata sembah. Banyakkan Quran lain kata sembah lah, terjemahan biasa. Jadi telah menyembah oleh ia. Okey, betul. Jadi kalau ubidah telah Disembah ia. Disembah ia. ia. Ada perbezaan kan? Okey. Qatala. Utila. Insya-Allah. Tu dah nampak dah tu. Ni pagi tadi tak ada ni, saya tak buat yang ni. Sebab ramai yang kata susah. Jadi buat latihan ni insya-Allah. Dia kadang bukan susah. Dia macam rasa bila satu dah tersangkut tu, tiba-tiba dia macam panik sekejap. Betul tak? Biasanya kan. Teacher memang dapat. Teacher tinggalkan habis seorang-seorang tak apa. Jangan, selalunya saya tak tinggalkan you all seorang-seorang. You all yang tinggalkan saya seorang-seorang. Lepas kelas. Jangan tinggal. Selalu lepas kelas semua senyap je. Tak ada pun mesej kata betul ke, tak ada. Tu siapa tinggal siapa tu. Okey. Tak apa. Ni bukan marah. Tak ada. Sayang. Sayang. Okey, qatala telah membunuh oleh ia. Qutila telah dibunuh. Ghafara. Ni selalu perkataan ni kita dengar. Terjemah dulu. Telah mengampunkan Oleh ia. Telah mengampunkan oleh ia. Jadi dia akan jadi Telah diampun dia. ya, telah diampunkan ia. Fira, ni kita nak ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Semua dosa-dosa kita diampunkan. Ufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maksudnya
Nabi kata, banyak perkataan dalam hadis Nabi gunakan perkataan ni, ghufira. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh kesedaran mencari pahala dan penuh keimanan dan kesedaran mencari pahala, diampunkan baginya. Telah, dan dia dalam fi'il madhi, telah diampunkan baginya. Macam tu. Dan Dosa-dosanya yang lalu. Zalama, terjemahkan? telah menzalimi oleh ia. Jadi dia akan jadi terjemahkan telah dizalimi. Ya. Sa'ala telah bertanya oleh Bertanya ia oleh ia. Sa'ala telah bertanya oleh telah ia menanya oleh ia atau telah bertanya Bertanya. oleh ia. Jadi kalau ni dia akan jadi Su'ilah. Su'ilah. tapi dia tak jadi sila yang ni. Su'ilah. Dia senang boleh sebut su'ilah. Su'ila Rasulullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila. Telah ditanya ia. Raja'a telah kembali Telah oleh kembali. Telah mengembali. jadi ruji'ah. telah dikembali ia. Betul. Ruji'a. Jarang kita dengar perkataan ruji'a ni, dia selalu arja'a. Tapi for the sake of just nak tukar je, bolehlah kita buat. Ruji'a. Raja'a, ruji'a. Telah kembali ia, telah dikembalikan ia. Zakara, Zukira betul. Telah apa? Telah mengingati Telah oleh ia. telah Dia salah. diingati ia. Macam ngantuk. Allah, dah pandai tu orang ngantuk tu. dah tahu macam ngantuk lah. Itulah. Kira. Zakara telah mengingat oleh ia, ataupun kadang-kadang maksud dia menyebut, telah menyebut oleh ia. Dzukira telah disebut ia. Ja'ala, Ju'ila ju'ila. Okey. Telah ja'ala telah membuat ataupun telah oleh menjadi. ia. Jadikan oleh ia. Ju'ila telah dijadikan. Dibuat ia. Telah dijadikan ia. Okey. Jadi untuk malam ni kita cukuplah dulu pada fi'il madhi. Besok kita cuba pula untuk fi'il mudhari'. Yang penting hari ni apa dia objektif dia tadi? UI. Apa dia? Dapat nampak UI. Nampak UI, okey. Tak, objektif dia. Keseluruhan ni kita belajar, kita boleh bezakan antara fi'il madhi. Kita bezakan, kita kenal, kita dapat kenal fi'il nakis, kemudian kita boleh kenal, kita boleh bezakan melalui tandanya fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum ni biasa tak sebut, memang tahu dah. Tapi fi'il majhul ni lah yang menyebabkan kita tahu, oh dia ni majhul sebab dia tak baris, dia tak sama dah. Dia tak sama yang kita belajar sebelum ni. Ada perubahan pada baris tu. Jadi ni fi'il majhul. Jadi kalau fi'il majhul, apa dia punya significance-nya? Oh, kenalah diterjemah begini. Tak boleh terjemah sama. Kalau tidak nanti maksud dia lari. Macam tu. Faham Okey. Faham objektif tu je dulu. Jangan overthink, jangan rasa macam ingat kalau rasa susah, siapa yang rasa susah tu ingat Allah kata ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak aku turunkan Quran ini kepada engkau untuk menyusahkan. Not to waste your time, not to make your life miserable. Kenapa kita nak bersangka buruk pada Allah? Sikit je ni. Benda lain kita ingat, kita dah banyak belajar. Kita belajar bahasa Inggeris daripada kecil sampai ketua pun sambung lagi. Ramai. Sambung termasuklah. Saya cakap ni bukan saya kata orang. Saya kata inilah dia kita belajar. Tapi ni sikit je, kita dah nak give up. Jangan give up. Jangan. Dia bukannya kira sampai habis. Tapi kita punya journey ni. Perjalanan, biarlah kita mati dalam keadaan kita sedang belajar nak faham apa yang Allah kata ke kita. Jadi
Allah berulang kali menegaskan dalam Quran. Dia kata Quran ni mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Dia kata benar-benar kami dah jadikan. Dalam tu ada huruf yang kita dah belajar dah. Taukidnya, tahqiqnya. Kita tengok ayat tu. Surah berapa? Tak apa ke saya ambil sikit 10 minit hari ni. Sebab saya rasa bimbang kalau kita dilemahkan, semangat kita ni jadi lemah disebabkan kita rasa susah. Tapi Allah, kalau susah tu datang daripada saya, okey bagi tahu kat mana susah tu supaya saya cuba bantu kok mana boleh lah. Tapi kita kena sama-sama lah. Tak bolehlah saya seorang macam tu kan maksud saya tadi. Surah 54 ayat 17. Kalau ada cikgu je seorang bercakap, murid tak ada, tak jadi kerja. Kalau ada murid je cikgu tak ada, tak jadi kerja juga. Jadi kita mesti sama-sama. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kena ada yang mengajar dan ada yang belajar. Kena ada yang mana tadi? Kena ada jugalah yang samalah. Kena ada usaha pembelajaran tu mesti berterusan. Jadi ni ayat ni. Ni ada huruf apa ni? Kalau kita perhatikan huruf-hurufnya, ni huruf ataf. Ini huruf tahqiq. Ini huruf taukid. La tu taukid, qad tu tahqiq. Kita dah belajar dah huruf-huruf ni semua. Jadi huruf yang selalu. Sampai 2 kali. Lepas tu dia pakai syadah lagi. Allah pakai syadah lagi. Lepas tu ayat ni diulang sehingga 4 kali. Dia kata benar-benar dan benar-benar pasti kami telah mudahkan. Ini kaedah yang tadi kita belajar tu. Kita nampak ada nun alif di akhir kalimah. Telah memudahkan oleh kami. Berkali-kali telah memudahkan oleh kami akan Al-Quran itu. Li, huruf jar. Untuk peringatan. Untuk diambil peringatan. Allah kata. Fahal, fa, huruf apa? Huruf ataf. Fahal ataupun jawab. Fahal mim muddakir. Hal pun kita dah belajar ke? Perkataan ni. Belum. Ni huruf istifham. Fahal mim muddakir. Maka adakah daripada muddakir? Orang yang nak ambil peringatan. Orang yang nak belajar. Orang yang nak teruskanlah. Orang yang nak belajarlah. Nak dapat pengajaran dan pelajaran daripada Allah. Jadi tak apa. Kita dah belajar sikit, kita buat sikit. Belajar sikit, buat sikit. Ingat janji Allah. Yang saya baca tadi tu, surah 20 ayat 2. Ingat, Allah juga yang kata ni, bukan saya. Saya cuma sampaikan je. Taha. Ini pun dia tak suruh kita kaji. Tak payah tahu apa makna dia. Taha. Dia kata tak payah tahu. Maknanya hanya Allah saja yang tahu maksud Taha tu. Tak payah pergi masuk kelas nak tahu pasal huruf ni. Tak payah. Yang ni je cukup. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak. Ni pun sama juga ni. Kaedah yang tadi kita belajar fi'il madhi. Kalau ada kat bawah ni. Fi'il madhi kami. Ini warna hijau dah ni. Harfu ataf. Ataupun harfun nafiyah. Ni kalau kita punya musammubayyinah tu nak bagi mudah. So boleh terjemah. Tidak telah menurunkan oleh kami ala harfu jar ke atas engkau. Ni dhamir muttasil yang bersambung tu. Ke atas engkau akan Al-Quran itu. Li supaya tashqa engkau menjadi susah. Engkau menjadi sedih. Tashqa tu banyaklah perkataan dia tu. Maksud dia. Jadi bukan tujuan tu. Illa melainkan penurunan ni Allah turunkan tazkiratan liman yakhsha. Sebagai peringatan bagi orang yang takut. Dia takut. Jadi kita mudah-mudahan Allah portionkan untuk kita. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Kita dapat belajar, kita dapat peringatan, insya-Allah kita dapat mengubah diri kita, kita dapat pelajaran tu terus. Tak payah pun ada guru lepas tu. Mula sekejap-sekejap ni je. Permulaan ni je kita perlukan guru. Tapi kemudian kita bergeraklah pada guru yang lebih tinggi lagi pula ilmu dia. Tapi ni basic ni. Nak dapatkan faham Quran ni. Sampai bila kita nak kata belajar Quran ni susah, belajar bahasa Arab ni susah.
Until when? Semua orang cakap susah. Tapi takkanlah susah tu is a matter of we thinking and then sangka baik kita pada Allah. We must have sangka baik pada Allah. Kita bukannya nak belajar benda yang susah sangat. Maknanya macam mana kita nak hidup dekat akhirat esok kan? InsyaAllah ta'ala. Jadi saya bersama-sama kita berdoa bulan-bulan Ramadan ni yang mana pahala amal soleh kita Allah gandakan 70 kali ganda, maka jangan kita sia-siakan. Kita kalau yang baru masuk tu bersabarlah. Sabar, dengar dulu. Tengok video dulu. Ada masa lagi insya-Allah. Dan kita bukan habis je Ramadan ni habis. Kita akan sambung lagi. Kita akan bantu lagi. Kita akan cari jalan. Macam mana kita nak memasyarakatkan Quran ni. Supaya orang baca Quran tak lagi setakat membunyikan huruf. Baca Quran, faham. Dapat sikit, buat sikit. Dapat sikit, buat sikit. Dan besok yang akhirnya akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya bukan saya. Kita juga semua. Saya akan ditanya apa yang saya buat. Kita peserta semua, sahabat-sahabat saya semua akan ditanya tentang apa yang sahabat-sahabat semua buat. Okey, lagi satu saya nak ambil kesempatan ni, saya nak mengucapkan jazakumullah khairan, sangat-sangat menghargai kepada semua yang telah mendorong dan juga menginfak kepada pembangunan mushaf ni dan usaha-usaha mengajar ni. Jadi insya-Allah semoga Allah gandakan dan Allah gantikan apa kebaikan yang kita buat tu, maknanya dengan keampunan, dan Allah berikan kita rahmat sehingga kita dapat bersama-sama besok ke dalam syurga Allah. There's no guarantee for now. We can just do and we just do and do. Semoga Allah dorongkan kita untuk buat perkara-perkara yang baik yang Allah suka. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perbanyakkanlah doa. Itu dalam surah 46 ayat 15. Yang saya baru baca tu. Baiklah, sebelum saya lebih jauh lagi, macam bebel pula ya. Faham. Ngantuk ke? Suka dengar. Cikgu macam tu cikgu. Menambahkan kesedaran. Masya Allah. Semoga ada manfaatnya dan kita kena sentiasalah berilah nasihat. Beri sama, saya pun perlukan nasihat tu juga. Baiklah, saya dah over the limit. Jadi saya serahkan pada moderator kita Bit, saudari Bit. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah atas tadabbur hujung-hujung ni. Saya harap bagi motivasi untuk kita semua meneruskan istiqamah kita belajar Al-Quran ni. Jangan stop dekat modul 1. Kita insya-Allah kita akan ada next modules. Okey, silakan Ustazah untuk baca doa penutup. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.